Okey, okey. Jadi video kita baru direkam ya. Okey. Okey, tengok balik Okey, jadi bila apa beza di antara kata perbuatan lepas dengan kata perbuatan semasa ialah kata perbuatan lepas dia berada di hujung kalimah ni. Kalau perbuatan semasa dia berada simbol dia ni berada anita lah, berada di awal. Macam contoh yang di surah Al-Fatihah. Ialah kata perbuatan semasa sebab apa? Sebab ni simbol mudhari' ni simbol kata perbuatan semasa berada di depan, anita lah dia. Maka dia kata perbuatan semasa. Bila kita terjemah jangan kata ada telah, tak boleh ya. Kami sembah. Kami memohon pertolongan. Contoh dia. Jadi kita kena, ni perkataan Melayu ni, aibada, abdi, hamba abdi. Kami mengabdikan diri pun boleh juga. Kalau nak bodoh lagi, kami mengabdikan diri. Dia sekata dengan bahasa Al-Quran. Kalau nasta'in, kami memohon pertolongan. Kami ya. Kalau macam ni, a'budu. A'budu jadi, aku sembah. Kalau na'budu, kami sembah. Tadi ya. Perkataan ni. Dia berada ni. Kalau yang ni okey, ni kata perbuatan semasa. Dia berada di awal kalimah. Kalau kata perbuatan lepas berada di hujung. Kena faham ya. Lepas ni bertukar lah kalau tak faham cara ni ke. InsyaAllah boleh ya. Okey, seterusnya kita tengok surah Al-Fatihah lagi. Okey, tengok ni. Contoh yang minggu lepas kita belajar. An'amta. Ini adalah kata perbuatan lepas. Tengok simbol dia berada di hujung. Ta ni. Ni ta. Bila ta ialah engkau engkau. Jadi kita jemaah engkau telah memberi nikmat. Engkau di mana? Engkau ni. Ta ni. Kalau tu, an'amtu, aku. Kalau tu aku ni. Tu ni. Tu aku. Ni tu. Jadi aku telah memberi nikmat. Kalau tu. Kalau tak, engkau engkau. Tengok sini ada semua dah ada ni. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kita tengok surah An-Nas kita tengok satu persatu surah. Okey, dalam satu surah tu ada kata perbuatan berapa ada. Okey, dalam surah An-Nas kita ada tengok sini ada berapa ni? Okey, dalam situ. Okey. A'udzu ni satu tadi kita bincang a'udzu. Ni tengok ni. Simbol mudhari' ataupun simbol untuk kata perbuatan semasa. Hamzah aku. Ni kalau yang ni aku lah maksud dia. Maksudnya aku berlindung. Kalau kami berlindung, na'udzu. Kami berlindung. Kita tengok lagi yang lain, yuwaswisu. Okey, yuwaswisu ni tengok ya depan fi'il mudhari' juga ni. Yang bermaksud dia membisikkan. Dia membisikkan. Ada tak masuk ke? Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok lagi dalam surah lain pula. Ada lagi ke surah ni? Okey. Yang ini agak kamu boleh ingat Boleh ingat ni. Yang penting lah contohnya a'udzu. Kita selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubi. Itu maksudnya aku simple je. Kita orang Melayu panggil aku dah. Bahasa Quran saja. A'udzu maknanya aku berlindung. Maknanya sikatlah percakapan dia lah. KA ni untuk aku. Untuk fa'il kata perbuatan semasa. Tapi kalau kata perbuatan lepas tu tapi kalimah tu mesti berada di hujung. Macam tadi an'amtu. Kena situ. Tapi kalau fi'il mudhari' dia mesti di harapan a'udzu aku berlindung. Contoh. Ini beza dua lah secara jelas Okey, macam ni yuwaswisu. Yuwaswisu adalah kata perbuatan semasa. Sebab ya ni, ya depan ni. Maka kita nak terjemah dia membisikkan. Dia membisikkan Okey, kita tengok lagi surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq minggu lepas kita tengok ada banyak fi'il mudhari' atau kata perbuatan lepas. Bentuk dia macam ni wazan dia. Bagi atas belakang tu. Khalaqa, waqaba, hasada. Okey, bila bentuk macam ni maka dia adalah kata perbuatan lepas. Kita baca ni kita belajar minggu lepas ni. Jadi dia telah ciptakan. Khalaqa dia telah ciptakan. Siapa dia cipta ni? Allah lah. Waqaba ia telah gelap. Apa yang gelap? Waktu. Waktu gelap lah. Okey, hasada dia telah berhasad dengki. Siapa yang berhasad dengki? Orang yang penghasad dengki lah, hasadin jadi inilah telah. Ini kata perbuatan lepas. Macam mana kita tahu? Bentuk dia tengok hasada, khalaqa, waqaba. Okey. Ni minggu lepas belajar tu. Okey, ada satu je.
Kata perbuatan semasa yang kita nak belajar malam ni ada satu je, iaitu a'udzu. Macam sama tadi An-Nas tadi, sama surah An-Nas. A'udzu maksudnya aku berlindung. Kena ingatlah, aku berlindung. Yang lain tak ada Yang lain tak ada. Okey. Mana ada lain tak ada lah. Okey, kita tengok lagi surah yang lain pula. Okey, ni wazan ni kita nak kenal tadi bentuk ni. Bentuk fa'ala betul ni. Ini ialah wazan nombor 1 Fa'ala, khalaqa, waqaba, hasada. Ni bentuk dia. Pattern dia macam tu, wazan dia macam tu. Okey, kita pergi lagi pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas memurnikan keesaan maksudnya. Memurnikan keesaan. Okey, ni fi'il mudhari' tak ni? Ni bukan fi'il mudhari' sebab di hujung dia ada tanwin. Bila tanwin dia adalah kata nama, bukan kata perbuatan. Okey, yang ada kata perbuatan sini berapa ni? Cuba tengok 3 je ada lah. Yalid, yulad dengan yakun. Semua ni lah kata perbuatan semasa berlaku. Sebab apa depan dia ya lah. Ya. Okey, bila ya maka kita jemah dia. Dia. Dia apa tak tahu lah. Tapi perkataan tu ialah dia. Dan dia tidak ada telah. Sebab dia kata perbuatan semasa. Okey, maksudnya ni dia beranak. Okey. Okey, dia menjadi ataupun dia adalah okey, ni istilahnya agak tu sikit. Okey, dia diperanak. Okey. Sebenarnya dia ada huruf ni. Kita akan dah belajar masa tu dalam kata partikel ni siri 1 ni. Okey, fungsi. Fungsi dia panggil haraf jazam. Okey, lam ni antara haraf jazam. Dia boleh mematikan perkataan fi'il mudhari' selepas pada dia. Ni agak sukar sikit nak faham ni. Tapi tak apa, kamu dengar dia. Bagi yang faham dah, alhamdulillah. Okey, lam ni dia ada fungsi dia boleh mematikan di hujung perkataan fi'il mudhari' ni. Perkataan mudhari' ni ada ni juga jadi sukun macam ni. Lam yalid wa lam yulad, dia mati yang ni mati. Lam fungsi lam. Yang ni kita dah belajar sebenarnya. Tapi kita tak belajar secara detail lah. Boleh tengok dalam siri 1. Siri 1 ada haraf kata nama fungsi tu. Ada banyak kata nama fungsi. Haraf jar, haraf taukid ataupun kata penegasan, ataf ataupun penyambung, pengecualian ada belaka. Dan di antara banyak-banyak tu ada haraf dia panggil haraf jazam. Haraf jazam ni, kalimah ni dia boleh menjazamkan, boleh matikan huruf fi'il mudhari' yang berada selepasnya. Macam ni lah. Ni peranan dia. Ada beberapa surah lah kita akan jumpa. Yang ni jangan bimbang, kamu hafal dia. Tak perlu detail sangat. Nanti pening. Kita tak nak pening ni. Yang kita nak pening lah supaya kamu yang hafal je kita. Maksud ni macam ni. Yalid ialah maksud dia dia beranak. Biar kita gunakan pemikiran kita lebih banyak kepada yang ni. Jangan memikir tentang kaedah. Kalau mikir kaedah, yang ni kamu tinggal rugi lah. Yang penting sekali ialah faham ni. Faham maksud dia. Yulad maksud dia diperanakkan. Ni yang penting. Okey. Okey, kalau sini kita boleh tengok ya lah. Ya. Okey, ya maksudnya dia. Ni ya ni. Kata perbuatan semasa bermula dengan ya. Ya maksudnya dia. Dia ni dia panggil dhamir mustatir ataupun ganti nama diri yang tersembunyi. Tersembunyi. Sebab tu kita belajar wazan tu antaranya sebab tu lah. Dia ada tersembunyi Dalam kalimah tu dia tersembunyi. Okay, sebenarnya dia ada huwa sini. Jadi kita tak payah peling gitu lah. Kita tengok gini aja. Bila ada ya macam ni, kita terjemah untuk surah Al-Ikhlas ni, dia belaka. Sudah. Mudah gitu je. Adapun kaedah tu kita hafal dulu. Bila kita hafal kaedah macam ni, bila kita nak tengok perbezaan, insya-Allah kita dengan sendirinya kita boleh tahu kaedah. Kaedah. Kalau kita hafal kaedah yang ni, ayat Quran tak tahu mana. Yang pentinglah kita tahu makna dalam surah lazim. Waktu penting lagi. Okey, kalau macam ni ya maka dia beranak, dia diperanak, dia tak jadi mereka lah. Sebab mereka ramai. Ramai dia guna ya. Tak, ni ramai kan? Ni dia guna ya. Ya kat depan. Ni dia guna ya. Okey, ya. Okey, ni pun guna ya juga dah. Okey, betul lah, sama ya dengan ya. Tapi kalau ramai dia ada waw nun di hujung. Dia ada waw nun. Dan ini insya-Allah kita akan tengok dalam surah yang lain nanti. Jadi ya ni dia boleh bermaksud dia ataupun boleh masuk ramai ni, mereka lah. Boleh masuk mereka juga. Kita akan tengok kemuliaan. Mereka bila ada waw nun di hujung. Ini menunjukkan ramai lah. Dia ada beza dia sikit. Okey. Okey, kita tengok surah Al-Masad pula. Surah Al-Masad ni ada beberapa kalimah dalam mudhari' ada ya.
Okey, yang ni kita dah belajar. Yang warna hijau ni adalah kata perbuatan lepas. Kita dah belajar minggu lepas, pada hari Selasa lepas. Contohnya tabat. Tabat ni maksud dia ia telah binasa. Dia buat pi perempuan tak? Kenapa pula ada pi perempuan ni? Sebab ini dia merujuk kepada yada, kedua tangan. Masa siri yang kedua tak silap Ustaz, kita dah belajar. Jantina tak? Kalimah jantina. Macam mana kita nak tahu kalimah jantina ni? Antaranya ialah di hujung dia ada marbutah. Dan juga kita kena tahu bahawa bila dia melibatkan anggota badan kita yang berpasangan, contohnya tangan, kaki, maka dia guna jantina perempuan. Di sini binasalah kedua tangan. Ya ada ni kedua tangan. Jadi dia guna tabat. Huruf ta sukun tadi. Ta sukun ialah untuk perempuan. Jadi kedua tangan Abu Lahab lah. Sebab tu dia guna ya sukun ni. Seterusnya aghna. Aghna ni ialah madi juga atau lepas dengan wazan dia. Wazan perkataan ni dia tambah alif di depan. Yang ni bukan fi'il mudhari' ni kalau kamu tengok sini. Ustaz kata ada huruf alif depan dah. Anita tadi. Okey, yang ni bukan sebab dia wazan dalam bentuk kata perbuatan lepas. Dia ada juga macam ni. Jadi jangan bimbang, yang ni hafal dia. Tak ada masalah hafal dia. Hafal apa? Hafal makna dia lah. Sebab surah Al-Masad ni sentiasa kita baca. Jadi kita ingat je lah. Ma'aghna ia tidak berguna. Kalau aghna ia berguna. Kalau ma ada sini maka ia tidak berguna lah. Ia tidak berguna. Apa je lah. Okey. Kasaba maksudnya dia telah berguna. Dia telah berguna. Jadi ketiga-tiga ni ialah kata perbuatan lepas belaka. Okey, yang kita nak belajar malam ni yang ni. Yasla. Yasla ni maksudnya dia masuk ke dalam api. Sa ni kelak. Kelak dia masuk ke dalam api, neraka lah. Yasla ni maksudnya dia masuk ke dalam api. Kalau masuk saja dah khala lah. Jadi bila dia masuk dalam api sini, siapa dia masuk? Inilah Abu Lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka. Okey, jadi bila dia akan masuk, ini perkara itu tak berlaku lagi, akan datanglah. Maka dia adalah kata perbuatan semasa. Jadi ya di depan yasla, dia masuk ke dalam api. Itu maksud dia. Yang ni satu je kita jumpa. Okey, kita tengok lagi surah yang lain. Surah yang lain, ini wazan tak apalah, kita tengok kemudian. Okey, yasla tadi kita tengok ya ni, ya depan ni. Ya ni termasuk kata perbuatan ya. Okey, ni ialah dia, dia ni. Dia lelaki lah dia guna. Ya lagi ni. Tapi yang ni ada waw nun di hujung. Waw nun di hujung. Ya ni ada nun di hujung. Sukun sebelum dia ada nun di hujung. Ya juga. Jadi yang ni kena ada ni. Yang ni tak ada satu lah. Yasla. Allah gitu je. Maka kita jemah dia masuk. Dia lah, bukan mereka. Dia. Dia. Okey, dalam surah An-Nasr. Okey, dalam surah An-Nasr, yang ni kita dah belajar dah. Ja'a dengan ra'aita. Okey, ra'aita ni, hija ni ialah kata perbuatan lepas. Okey, yang kita nak belajar malam ni, ni. Anita ni. Di depan dia ada ya lah. Ya. Okey, kata, ni tengok. Ni ya di sini, lepas tu di hujung dia ada waw nun. Ni corak macam mana kita tengok tadi. Ya juga, tapi hak tadi ya tak ada waw nun di hujung sebab terjemuh dengan dia. Sekarang ya sini ada waw nun di hujung. Jadi kita kena guna mereka ni. Mereka. Okey, kita tengok terjemuh. Yang ni ialah idza jaa maksudnya ia telah datang. Ra'aita, okey, kalau perkataan apa kalau lepas ditengok di hujung di hujung ni. Kasi nama diri. Dia untuk lelaki lah. Ra'aita engkau. Engkau untuk lelaki ra'aita. Engkau telah melihat. Ra'aita dan engkau telah melihat. Okey, yang ni yang kita nak belajar. Kata perbuatan semasa. Okey, dia ada Anita, ya kat depan. Okey, sepatutnya dia lah. Tapi di hujung perkataan ni ada waw nun. Maknanya ramai waw nun. Maka kita terjemah dengan mereka. Jadi mereka masuk. Tadi masuk juga yasla lah. Dan surah Al-Masad tadi yasla, iaitu masuk mereka. Ini mereka masuk. Yakhulu lah, yadkhulu. Yadkhulu, mereka masuk fi dinillahi afwaja, ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai afwaja. Okey, kita pergi lagi. Surah An-Nasr lagi, surah An-Nasr. Ini kita pinjam tadi. Okey, jaa, ia telah datang. Jaa tak ada apa benda, tengok ni. Sebab tu dia. Dia telah datang. Boleh ha. Okey. Yang ni pula ra'aita. Tadi tengok ni kata perbuatan lepas ni. Sebab ni warna hijau ni.
perbuatan lepas. Yang kita minggu lepas kita belajar ni. Ni tanya ni. Okey, kalau ra'aita, ta di hujung ni. Engkau, awak engkau lah. Anta engkau. Sebab tu sebab engkau telah melihat. Kalau yadkhulu dia guna mana? Ada pattern ni. Yadkhulu dia guna ni. Ni, waw nun di hujung. Ni, waw nun di hujung. Dia guna ya juga ni fi'il mudhari'. Kata perbuatan semasa. Kata perbuatan semasa yang bermula dengan ya, depan ya, ada dua je. Ni tak boleh, ni ta, alif tak boleh, nun tak boleh. Ni. Ni boleh guna juga. Ya. Tapi ni tengok sini hujung dia ada waw nun. Ni bukan waw nun, ni bukan waw nun, ni waw nun. Jadi kita guna ni lah, hum. Jadi hum ni maksudnya mereka. Sebab tu mereka masuk. Bila terjemah mereka masuk. Benda macam ni pelajar-pelajar pengunjung jangan bimbang. InsyaAllah kita baca Al-Quran banyak jumpa. Dia automatik je mari. Kamu ingat je bila perkataan macam ni ada ya kat depan, waw nun di hujung, maka kita terjemah mereka. Gitu je. Yalah kali pertama ni biasalah, tak biasa lagi macam orang memandu jugalah. Bawa nak kena jalan apa semua tapi dah kena jalan tu. Dia congek motor pula, dia kena lepel pula. Pak dia mahir dah jalan tu. Sama juga ya ni, insya-Allah. Tapi kena bawa semua lah motor. Tak? Bawa laju lah. InsyaAllah barulah kita boleh tahu terjemahan ini dengan laju lah. Kita hafal dengan mudah insya-Allah. Okey, kalau pengunjung nak tanya direct tu aja. Tak ada masalah. Tanya ya. Kalau nak tanyalah. Jadi ustaz ni sebab nak kejar masa. Okey, kita tengok lagi dalam surah yang lain pula. Kita tengok surah lazim aja. Sebab surah ni, surah yang kita sangat mahir. Kita hafal belaka. Daripada kecil lagi kita hafal. Okey, tengok tengok surah Al-Kafirun ni, tengok la a'budu. Tengok ni, a'budu. Ni kata perbuatan semasa. Depan ni ialah aku. Mana a'budu ni bahasa Melayu, ibadah, sembah. Mengabdikan diri. Jadi aku mengabdikan diri. Kalau ta'budu cari. Dia bermula dengan ta pula. Ta lah. Cari ta sini, ta ni. Ta ada 3 ta. Tapi ni ya dong. Dia ta dia waw nun. Ni juga ni. Waw nun di hujung. Ta. Mana ramah juga. Ta'budun. Okey. Tapi yang ni, ta yang ni dia bukan hum, dia guna antum. Antum. Ni beza hum dengan antum apa dia? Hum ni dia kalau bahasa Melayu dia panggil ganti nama diri yang ketiga yang tidak berada di depan kita. Mereka tak. Contohnya mereka sedang bermain bola di stadium. Kalau ada bola lah malam ni, pertandingan bola Piala Malaysia. Kita tak duduk di depan dia. Mereka, kita guna mereka. Tapi yang depan kita, okey, ganti nama diri yang kedua, kita panggil kamu semua. Kalau ramai, kita panggil kamu semua. Contohnya kita duduk seorang-seorang, tiba-tiba mari rombongan ngambah, mari depan kita lah. Lepas tu dia pun tanya, di mana surau? Contohnya, di mana masjid? Kita pun sebut. Okey, kamu semua nak pergi masjid? Kamu semua. Okey, kamu semua nak pergi masjid? Okey, kita tunjuk. Sebab dia berada di depan kita. Kita tak kata ke dia. Mereka semua, tak kata gitu. Sebab dia depan kita panggil antum. Ataupun kita panggil dia kamu semua. Okey, ni antum. Dia pun sama juga. Dia guna ta, tapi dia tak guna ja. Dia guna ta. Ta dengan ujung dia waw nun. Macam ni lah. Ta'budun, maksudnya kamu semua mengabdikan diri. Kamu semua sembah. Okey, kata terjemah la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah ni apa yang kamu semua sembah. Jadi maksudnya kamu semua sembah. Okey. A'budu ni ada belakang ni. Tiga dalam surah Al-Kafirun pula. A'budu sama je. Maksudnya sama ni. Aku menyembah. Ni kamu semua sembah. Ta'budun. Tahu dengan waw. Okey, yang ni ialah okey. Kalau kita tengok yang ni simu mudhari', yang ni ada simu mudhari' tak? Kata perbuatan semasa tak ada lah. Jadi tak ada sebab dia tak ada anita sini. Ganti nama diri di hujung dia. Ni dah corak kata perbuatan lepas. Abatum. Jadi bila kita terjemah mesti ada telah. Ni dia daripada antum. Antum dia ambil tum saja, ringkas pendek. Jadi abatum. Jadi kamu semua juga maksud dia. Tapi kamu semua telah. Kalau ni kamu semua sembah. Beza dua ni. Walaupun terjemah dia sama je. Hak ni kamu semua sembah, kamu semua sembah juga. Cuma beza ni lepas kena tambah telah. Kamu semua telah sembah. Ni kamu semua sembah. Ada beza lah. Yang ni kita boleh belajar dhamir dengan surah Al-Kafirun ni.
Dengan surah Al-Kahfi boleh jadi apa ni? Kita jadi boleh lancar lah. InsyaAllah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Okey, kita tengok surah Al-Kautsar. Suratul Kautsar. Kautsar maksudnya banyak. Nikmat yang banyak. Okay, kita tengok dia ada satu je untuk fi'il madhi sini ataupun kata perbuatan lepas ada satu je. Kata perbuatan semasa tak ada Ustaz Azhar ni. Tak ada. Jadi inna a'tayna. Nah ni kami. Di belakang ni kami Jadi kami telah berikan kepada engkau al-Kautsar, nikmat yang banyak. Okey. Dalam surah ni tak ada kata perbuatan semasa. Kata perbuatan suruhan ada insya-Allah minggu hari Selasa ni. Ada dua ni dengan ni. Tak boleh kita tinggal dulu. Kita nak cari fi'il mudhari' saja. Tak ada lah sini. Fi'il madhi ada sah. Okey, tak ada juga. Okey, kita masuk surah Al-Ma'un. Suratul Ma'un maksudnya bantuan Ma'un ni maksud bantuan. Okey, dalam surah ni cuba cari kata perbuatan kata perbuatan lepas ada dua yang ni je. Ra'aita. Ta ni engkau di hujung Kita jumpa dah tadi dalam surah An-Nas tadi. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita. Wa ra'aita. Dan engkau telah melihatlah. Ni satu je. Yang lain fi'il mudhari' belaka ni. Kata perbuatan semasa belaka. Sebab apa cuba tengok ni huruf ya. Bila ya kita boleh terjemah dengan tiga tadi lah. Kalau beramai ni mesti ada waw nun, tapi ni tak ada waw nun, ni tak ada waw nun. Ini ada ni. Ini ada ni. Yang ni ada waw nun. Okey, yang ni pun ada waw nun juga lah. Okey, kita tengok Okey, yang ni dia tak ada waw nun maka dia mendustakan. Yukadzibu. Ni istifham pertanyaan. Apakah engkau telah melihat orang yang yukadzibu, dia mendustakan tentang agama bidin. Dan surah Al-Ma'un ni ciri-ciri orang pendusta agama Allah cerita. Okey, dia mengherdik anak yatim. Yad'u li yatim, dia mengherdik anak yatim. Bukan mereka sebab dia sebab yad'u. Wala yahuddu, dia menggalakkan. Dia tidak sebab ada la sini ni. Dia tidak menggalakkan ke atas memberi makan kepada orang miskin. Okey, cuba ni tengok yang ni. Okey, yang ni ada kesilapan ni. Ni bukan waw, ni bukan tu Mereka lah jadi. Jadi mereka. Jadi allazina hum yura'un. Orang-orang yang mereka silap Salah tu, silap. Mereka mahu dilihat. Ni pun mereka juga Sebab apa mereka? Kita tak cerita dah tadi. Sebab apa dia mereka? Sebab ada waw nun di hujung di waw ni. Maka mereka mahu dilihat. Tengok yura'un. Bahasa Melayu riak. Sebab tu riak ni maksudnya ialah orang yang buat satu perkara tu supaya manusia tengok dia buat. Dia rasa bangga. Bila orang tengok dia rasa bangga. Kita dah panggil riak. Jadi daripada bahasa Al-Quran. Riak tu bahasa Melayu. Telah diambil daripada bahasa Al-Quran ni alladzina hum yura'un. Riak ra ni ru'ilah ru'ilah ni huruf yang kita dah belajar pada kuliah yang pertama. Huruf yang dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah, boleh jadi ya, boleh jadi waw, dia boleh berubah. Jadi riak riak ni maksudnya dia mahu melihat. Orang lihat dia buat satu perbuatan tu untuk dia suka menunjuk Ustaz. Nak menunjuk. Alhamdulillah dengar juga suara. Nak menunjuk. Dia nak menunjuk supaya orang lihat sebab tu panggil riak. Okey. Satu lagi ialah dia yang ni wayamna'un al-ma'un. Yang ni perangai juga. Ada bantuan apa-apa dia jadi orang penghalang. Dia bukan orang apa ni susah ni bukan nak tolong. Dia pula menghalang. Sekarang ni isu darah putih lah. Darah putih. Dia rasa dia tak boleh minta tolong. Tapi dia akad darah putih. Tapi tak apalah. Darah putih maknanya kalau nak tolong. Kena tolong lah. Tapi dia pula dihalang. Jangan tolong orang tu. Tak boleh lah gitu. Jadi orang yang macam ni dia yamna'un al-ma'un. Mereka menghalang bantuan. Bantuan ni kalau tengok tafsir dia kata kepada makanan-makanan yang asasi lah. Kisah ni berlaku ketika Rasulullah SAW di boykot oleh musyrikin Mekah.
Dia boikot orang Islam. Sedangkan orang Islam tu siapa dia? Pak saudara dia, adik-beradik dia. Dahsyatlah, jahatlah. Kenapa? Diboikot kerana dia menyembah Allah je, gitu je. Okey, jadi ciri-ciri orang ni yang tak ada hati perut ni, Allah cerita ialah pendusta agama. Agama je tapi kamu bukan agama Islam. Gitu nak kata dulu. Orang macam ni tak ada hati perut. Pertama sekali dia menghardik anak yatim. Anak yatim ni, siapa dia yang ambil nyawa ayah mak dia tu, ayah dia tu? Allah ambil. Jadi bila orang macam ni, budak ni dia jadi hati dia jadi lembut lah. Tiba-tiba ada orang sanggup pergi marah, pergi hardik ke anak yatim. Orang macam ni dia tak ada hati perut. Pendusta agama, cakap aja agama tapi tak ada hati perut dia panggil. Sama juga orang miskin. Orang miskin ni lapar, ada makanan apa semua. Tiba-tiba dia pula jadi orang menghalang. Tidak menggalak sini maksudnya dia macam dia menghalang. Dia menghalang kuasa dia guna kuasa dia menghalang orang bagi bantuan makanan kepada orang miskin. Orang miskin lapar. Ini pendusta agama, cakap aja agama tapi tak ada agama dalam syirik lah. Jadi kena tengok tafsir lah, tadabbur. Jadi kita ni tengok maksud je. Okey, seterusnya kita tengok dalam surah Quraisy. Suratul Quraisy. Suratul Quraisy ini tentang kisah kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni kaum yang kita kata hebat lah. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berasal daripada kaum Quraisy. Kalau kamu tengok kaum Quraisy ini dalam peristiwa Al-Fil di mana Allah tunjuk kehebatan kaum Quraisy ni. Ketika masa tu bangsa besar dunia menyerang Mekah. Diketuai oleh Abraha. Mari dengan gajah. Kalau kita lalu mari dengan jet lah. Gajah. Yang tidak mampu oleh orang Arab lawan. Orang Arab masa itu ada kuda je. Dia mari dengan tentera bergajah. Mari tapi tentera ni semua orang jazirah Arab takut berlaku. Ada nak lawan tapi tak wadah. Tak wadah. Kalah berlaku. Jadi takutlah. Tapi tiba-tiba dengan kita kata dengan Abdul Muttalib ni, Tok Nabi, dia berdoa, tiba-tiba mari burung yang menghancurkan tentera bergajah. Jadi bila dengar cerita kita orang Arab kata, hebat Quraisy ni. Terutama Abu Talib ni kerana berdoa sehingga menyebabkan tentera ni kalah habis. Maknanya pokok ni bukan sebarangan orang ni, kaum Quraisy ni. Menyebab dari selepas pada peristiwa burung ababil tu, Jazirah Arab ni memang sangat menghormati kaum Quraisy. Kalau dia pergi berniaga pun, lanung tak usik dia. Mana geng gangster ni. Lanung pada pasti tidak akan usik. Tahu mana siapa dia, golongan mana berniaga tu, kaum Quraisy. Mereka tak ganggu. Tapi kalau orang lain dia ropok lah. Dia ropok. Sampai penyamung pun hormat kepada kaum Quraisy. Kira Tuhan bagi gitu begitu kepada kaum Quraisy. Ini boleh tengok siri tadabbur lah. Okey, Ustaz banyak cerita pula. Okey, kita tengok kata perbuatan yang kita nak belajar. Kata perbuatan lepas dah ada sini. Okey, wazan dia ialah ada tambah alif ini. Kita perbuatan lepas lah ni. Sebab telah. Dia telah memberi makan. Aman. Ini pun sama. Aman. Ini sama Melayu juga. Aman. Ya. Telah memberi keamanan. Telah memberi keamanan. Jadi bila kita hafal mudah. Kita belajar dah. Wazan dia. Inilah kata perbuatan lepas. Maka dia telah. At'am. Dia telah memberi makan. Ini telah memberi keamanan. Aman. Okey, ada satu lagi di sini. Ialah kata perbuatan semasa. Ya'budu. Sebab ya ni. Anita ni. Ya ni. Ya. Jadi kita tak boleh terjemah mereka telah menyembah. Kita kena terjemah mereka menyembah. Kita tahu mereka, kat mana mereka ni? Tadi wow. Wow alif lah. Wow alif ni alif kecil. Lepas tu alif ni dia tak masuk dalam rob, dia ni masuk dalam perkataan ni lagi ni. Yang Rasak Asmani tulis gini lah. Okey. Jadi mereka menyembah. Ya ni mereka, kita tak buat mereka telah menyembah. Ni ain bada. Kita tak ada abadi. Ain bada. A'budu je pun dah tak ada. Na'budu je pun dah. Ni ya'budu pula. Okey. Kalau dia menyembah, tapi sebab ada waw di hujung, maka mereka menyembah. Maka, maka, la ni taukid sepatutnya. Maka sepatutnya mereka menyembah Rabba Tuhan, hazal bait. Rumah ini. Sepatutnya buat Quraisy ni bila gitu, Allah bagi dah kelebihan pada dia, patut dia semua. Tuhan rumah ini, iaitu Allah. Bapa pula pergi sembah kat patung berhala. Tak, kalau kita nak baca ni sedap kita belajar bahasa Quran, kita boleh tahu sesuatu ni. Jadi sepatutnya mereka menyembah Tuhan rumah ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana allaziyan at'amahum, dia telah memberi makan kepada kamu. Orang Arab lain payah nak cari makan. Sebab nak pergi jual jauh sikit kena ropok orang. Tapi pun Pakar Syam nak pergi. Balik pula musim sejuk.
Musim panas pula boleh pergi ke Syam, musim sejuk boleh pergi ke Yaman pula. Tahu Yaman dengan Syam tu zaman dulu tu boleh apa-apa berlaku boleh berlaku. Tapi tak ada benda, orang tak usik. Orang tahu kaum Quraisy, orang kata Allah hormat. Ni bukan sebarangan kaum ni. Dah lah pokok dia jaga Kaabah. Lepas tu masa peristiwa tu Allah tolong dia pula. Jadi menyebabkan mereka ni banyak makanan, jadi orang kaya. Merasa keamanan, orang tak perang dengan dia. Jadi mereka terlepas daripada minju', daripada kelaparan, wa amanahun, daripada ketakutan, khauf. Jadi keamanan kaum Quraisy. Siapa dia Abdul Muttalib tu? Abdul Muttalib tu tok Nabi Muhammad. Kamu benci-benci tu. Kamu nak bunuh Muhammad tu. Kamu bawa ajaran Islam tu. Muhammad tok dia lah tu. Patut kena hormat ke dia. Tapi kamu pula nak pergi kata huduh ke Rasulullah. Patutnya tak jadilah. Tak. Kalau mari orang sebarangan dia kata pula. Orang bukan orang keturunan yang baik. Allah utus dah Nabi Muhammad ni keturunan yang baik. Tok dia pun pernah doa yang mustajab. Maknanya dia ni orang comel. Muhammad tapi tak terima juga. Itu masalah. Okey, kita terus lagi kepada surah surah Quraisy tadi ya. Okey, tak apa, kita pergi pada surah Al-Fil pula. Okey, surah Al-Fil. Kejap. Okey, surah Al-Fil. Okey, dalam surah Al-Fil ni kita ada jumpa kata perbuatan lepas dua, fa'ala dengan afsada. Fa'ala, yang fa'ala ni pattern wazan kita kan tadi. Fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Tadilah ada pak tadi. Kita tengok tadi. Jadi perkataan ni dia menjadi formula dalam pembelajaran kita. Okey. Ada dua, ada tiga. Fa'ala, arsala. Arsala ni dia berasal daripada rasila, rasala. Tapi dia wazan nombor berapa ni? Wazan nombor 2 rak tadi. Kalau ingat lagi ada sini tak? Kita tengok lepas ni lah. Ini tambah alif Okey, ni ada ni fa ni bukan ni. Fa ni ialah kata fungsi ni, fa. Kata partikel lah fungsi tu. Fa ni maka. Perkataan dia ialah ja'ala. Ja'ala sama dengan ni. Fa'ala, ja'ala. Okey. Ja'ala, dia telah melakukan. Fa ni maka. Maka dia telah melakukan kepada mereka, mereka. Okey, boleh Jadi yang kita nak tengok mana ini ialah kata fi'il mudhari', kata perbuatan semasa, yakni tara. Tara ni maksudnya engkau perhatikan. Sebenarnya tara'aita ada hamzah ya ni tapi dia huruf ilah huruf ilah boleh dia buang gitu je. Ta ni menunjukkan bahawa dia adalah kata perbuatan semasa. Simbol kata perbuatan semasa. Ta Anita tadi. Ringkah je lah. Dia taruh ya dalam Quran. Bahasa kita engkau perhatikan. Engkau menyaksikan. Okey. Okey, alam yaj'al. Okey, ya yaj'al. Ni kita belajar tadi lam. Lam bila ada dia akan mensukunkan ni, akan mematikan baris kata perbuatan semasa. Yang mudhari ujung ni. Fungsi lam ni. Ni fungsi lam. Peranan lam lam. Okey, tapi dia tak makna tak berubah. Makna kita faham makna ya. Tu kaedah dah panggil. Kaedah jangan kita terikat dengan kaedah. Sebab kita orang baru jangan kita terikat, nanti pening pula kita. Hafal makna je. Okey, jin ailan menjadikan. Macam ni juga ja'ala dah, melakukan menjadikan samalah. Okey, alam ya ja'ala kaidahum. Alam ni adalah adakah? Ini istifham. Adakah tidak dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka fi tadlil, di dalam sia-sia saja. Hak dia tipu. Abraham mari mari ngata terus apa semua orang. Konon-kononnya untuk membuat sepatu ni lah nak ambil Kaabah, nak balik ke negara dia. Supaya bumi Yaman ni tempat dia tu menjadi tumpuan orang pula. Kaabah tak boleh lah. Sedangkan itu Allah yang suruh. Kalau kena tipu lah kepada orang masyarakat dunia pada masa itu, Kaabah telah dibawa ke Yaman. Tapi hancur Allah hancurkan tentera Abraham. Fi tadlin. Sia-sia saja tipu daya Abraham. Dan arsala. Dia telah memutuskan. Jadi Allah lah. Alaihim kepada mereka tayran ababil. Burun ababil. Tak sabar dah Ustaz nak ajar kamu. InsyaAllah yang ni siri yang terakhir nantilah kita tengok satu persatu setiap perkataan dalam surah lazim. Okey. Kita pergi lagi. Okey, yang ni pattern yang kita tengok tadi. Fa'alah ni. Fa'alah dia wazan satu Ni fa'alah. Kenapa dia buat tak ada baris ni? Sebab dia bergantung pada dia bawah dia. Bagi bawah pun boleh, bagi depan pun boleh. Tapi yang paling famous dalam Quran
Yang paling popular sekali ialah bagi atas belaka. Fa'ala. Fa'ila ada, fa'ula pun ada. Tapi jaranglah. Kali pattern ni tengok sini. Okey, pattern yang ni, yang kedua ni ialah tengok ni. Dia guna ni, pattern nombor 2, wazan nombor 2. Tengok hamzah, ra disukunkan, arsala. Lepas tu bagi atas belaka. Ni, af'ala. Dia guna wazan ni nombor 2. Sebab apa kita belajar wazan ni? Sebab kita nak mengenali kata perbuatan lepas. Okey, kalau kita tak faham pun kata ni tak apa. Yang ni kita belajar kemudian pun tak apa faham Yang penting Ustaz bagi tahu tadi. Faham makna je. Faham makna. Tapi dah lama-lama kita tengok, kita ulang-ulang, insya-Allah kita boleh kenal. Kita boleh cam. Oh, ini kata perbuatan lepas. Ini kata perbuatan semasa. Tapi yang mudahnya perbuatan semasa Ustaz dah bagi tahu tadi anita kat depan walaupun dia ada wazan dia sendiri juga ni. Okey, seterusnya adalah satu lagi, apa lagi? Tarmi. Okey, tarmihim ni ialah ia melemparkan. Tadilah burung tadi melemparkan bihijaratin dengan batu daripada sijil. Sijil ni tanah yang berapi dia kata neraka sijil. Itu tafsir lah, tapi daripada tanah berapi batu tu daripada tanah berapi. Yang itulah menyebabkan tentera Abraha hancur Raja tak ada apa. Raja tak kena. Tentera saja kena. Abraha pun dikatakan dia matilah masa dalam perjalanan perjalanan sampai dekat Yaman tu mati dia. Okey, seterusnya kita masuk suratul Humazah. Kita dah berada di hujung dah ni. Di hujung lah. Sempat lagi ke tak? Okey, tak apalah, kita masuk surah yang mudah lah sikit. Ini hujung lah. Kita masuk dah habis lah. Okey, Ustaz masuk je lah. Surah ni. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr ni tak ada fi'il mudhari' Okey, tak apalah. Okey, banyak wazan. Okey. Okey, jangan lupa untuk subscribe channel Ustaz dalam YouTube. Okey, insya-Allah. Dan yang lain-lain jugalah dalam YouTube Okey, sebagai pengulangan sekali lagi untuk kita malam ni, pastikan kita boleh kuasai lah. Iaitu apa yang kita nak kuasai ialah kata perbuatan semasa. Apa dia kata perbuatan semasa? Ialah kata perbuatan yang berlaku sekarang dan juga akan datang. Okey, bila kita terjemah dia, tengok ni cara terjemahan dia, ganti nama diri dan perbuatan itu sendiri. Contoh, mereka mengerjakan solat, mereka berpuasa, aku berlindung, apa lagi, aku berpuasa, aku pergi ke Mekah. Contoh, nampak? Okey. Jadi bentuk macam itulah. Ganti nama diri, lepas tu baru perbuatan. Kita katakan semasa. Okey, di samping itu kita tengok juga pada malam ini ialah Ustaz nak buat rumusan ni. Okey. Nak kenal fi'il mudhari' ataupun kata perbuatan semasa ni, pertama sekali di awal kalimah tu dia ada ni anita ni. Alif nun ya ta. Ni depan kalimah. Kalau di hujung fi'il mudhari'. Tati tu jenis macam ni, tati tu mati ke, macam ni. Okey, ni adalah kata perbuatan lepas. Tapi kalau kata perbuatan semasa dia ada anita di awal dia. Okey. Kalau di hujung dia ada yanung, maka dia adalah perempuan. Yang ni jarang guna, tak apalah. Okey, kalau di hujung dia ada waw ni. Yang ni banyak guna waw nun waw nun, maka dia banyak ramai kalau ta, maka macam tadi, ta'budu tadi, kamu semua. Kalau dia guna ya, mereka semua. Itu beza dia. Kalau dia guna waw nun lah. Okey, ya dengan ta. Tapi kalau ya saja tidak ada waw nun, maka dia dia lah tadi. Okey, itu cara kita nak cam. Sebab format kita tadi lah. Kata perbuatan mesti ada ganti nama diri dengan perbuatan itu sendiri. Macam mana kita tahu ganti nama diri? Kita tengok di depan dia. Kalimah di depan macam ni Okey, kalimah-kalimah yang berada di depan ni. Ini ganti nama diri lah. Simbol dia. Okey. Sebenarnya wazan ni dia ni ada kad sebenarnya ni. Kalau nak beli boleh. Dekat Shopee ada jual. Tak tengok tadi ada jual, tapi harga dia RM2. RM2. Lepas tu bayaran pos RM4. Mahal pula jadi. Kalau beli secara ramai boleh lah. Kalau ni buku dia ni buku start tu, tapi yang ni tak ada tu. Dia ada satu lagi. Dia wazan dia, tapi tak apalah. Ni wazan dia betul macam ni. Kad dia. Dia buat kad Kad ni comel lah. Dengan warna-warna apa semua. Memang cantik Boleh tengok dalam Shopee Shopee ada. Okey, jadi sekali lagi pastikan kamu semua ada apa tu? Ada pertanyaan ke?
Okey, kita dah masuk ke penghujung pastikan jangan lupalah kamu masuk ke channel Ustaz untuk melihat semua semua perpustakaan. Macam perpustakaan lah kita kira. Pustakaan Ustaz sini, Allah. Kamu type Ustaz Fendi sini. Okey, di sini Ustaz dah sediakan berbagai-bagai video surah lazim masuk semua dah ada berlaku dah sini. Termasuk kuliah kita ni 1.0 ni 4.0 dah ada dah. InsyaAllah lepas ni Ustaz akan upload pula yang 5.0. Boleh tengok semua. Tengok sini, habiskan masa dengan bahasa Al-Quran. Dan setiap tu ada game berlaku. Macam ni. Contohnya ialah surah Al-Asr. Kamu buka surah Al-Asr. Seterusnya ada kata nama. Okey, ni video Ustaz. Okey, kamu boleh bermain game lah. Ada game pula sini. Ni ada game ni. Boleh main game sini. Okey, game ni untuk menguji kefahaman kamu lah di dalam menguasai bahasa Al-Quran. InsyaAllah. Jadi Ustaz akan tunjuklah malam ni, boleh tengok buka sendiri jadi itulah kuliah kita pada malam ini, insyaAllah. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada tu faham belaka dah tu. InsyaAllah. Jadi Ustaz. Tak ada Ustaz. Sebab kuliah kita banyak lagi, insyaAllah, lama. Tapi yang penting lah, dalam perasaan kamu, hati kamu tu, kamu kena betul-betul berasa dalam hati tu nak belajar bahasa Al-Quran. Sebab Allah dah janji kepada kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bagi orang yang Allah, aku telah memudahkan. Laqad, sesungguhnya benar-benar aku telah mudahkan Al-Quran ni bagi orang yang nak belajar. Jadi biar kita nak belajar. Kalau kita buat main-main, kita buat susah, kita masa kita kurang dengan Quran, banyak sikit masa Al-Quran, insya-Allah Allah akan tolong kita untuk kita faham Al-Quran. Bila kita faham Al-Quran, sedap, seronok baca Al-Quran ni. Dia rasa manis membaca Al-Quran. Jadi itu yang kita harap pada malam ni, insya-Allah dengan bahasa Al-Quran. Jadi itu saja kuliah kita pada malam ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jangan lupa boleh tengok balik rakaman. Dan kuliah kita insya-Allah pada minggu hari Selasa, hari Selasa dengan hari Jumaat. Hari Selasa ada satu lagi tu. Selasa, lepas tu hari Jumaat minggu depan habis dua siri lagi.